A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf yang sepatut kita buat semalam, tapi sebab ada masalah teknikal maka kita tukar kepada hari ini. Bukan setakat tukar hari, tapi tukar tempat. Daripada Bukit Jelutong kita buat di Terengganu. Okey. Jadi kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 37. Ayat 37. Macam biasa sebelum kita sambung, kita tengok ayat-ayat yang sebelum tu dan apa kaitan dengan ayat hari ini, insya-Allah. Sebelum ayat 37, Allah menceritakan tentang panduan kepada orang beriman. Kalau ayat 27, Allah sebut permulaannya ya Bani Adam, iaitu wahai anak Adam, janganlah kamu ditipu oleh syaitan sebagaimana syaitan berjaya menggoda kedua ibu bapa kamu, iaitu Adam dan Hawa, sehingga mereka berdua dikeluarkan daripada syurga. Itu Allah cerita bagaimana Adam dan Hawa dikeluarkan daripada syurga sebab terpedaya dengan tipu daya syaitan. Jadi ayat 35 Allah beritahu bila keluar daripada syurga apa panduannya, nak buat apa. Jadi Allah kata ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Bani Adam, wahai anak Adam, termasuklah kita, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Bila kamu keluar daripada syurga, ataupun bagi kita bila kita berada di atas dunia ini, maka Allah akan bagi rasul-rasul, menghantar rasul-rasul dan juga menurunkan kitab-kitabnya. Tugas rasul ialah membaca ayat-ayat Allah, yaqussuna 'alaikum ayati. Kemudian setelah diutuskan rasul, diturunkan Alkitab, maka Allah beritahu hasilnya apa? Faman ittaqa, siapa yang bertakwa, iaitu ikut ajaran kitab, ikut pandu rasul, wa aslaha, dan dia membaikikan diri, dia membaikikan dirinya, juga membaiki orang lain, maka hasilnya ialah fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia akan bahagia. Allah tak kata bila ikut panduan dia jadi kaya, bila ikut panduan Al-Quran dia hidup senang kat dunia. Tak. Sebab ukuran kesenangan bukan harta, bukan pangkat. Ukuran kebahagiaan ialah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Jadi Allah nak begitu, kebahagiaan ialah bila tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Selagi mana ada rasa takut, ada sedih dalam hidup kita, kita tak akan bahagia. Walaupun duit banyak, harta banyak, pangkat tinggi kan. Tapi selagi ada dua sifat ni, takut dan sedih, kita tak akan bahagia. Jadi rahsia kebahagiaan ialah bukan pada harta, bukan pada pangkat. Rahsia kebahagiaan ialah tidak ada takut dan tidak ada sedih. Dan bagaimana nak hilangkan dua tu? Tidak takut dan tidak sedih. Satu cara sahaja, tidak ada cara yang kedua, iaitu jadilah orang yang bertakwa. Tak cukup dengan bertakwa, dia akan baiki diri dan baiki orang lain. Jadi takwa ni ialah orang yang baiki dirinya dan baiki orang lain. Kalau dia baiki dirinya saja tapi dia tak peduli pada orang lain, dia tak akan
dia tak akan bertakwa dan dia tak akan bahagia. Orang pentingkan diri tak akan bahagia. Sebab itulah ahli syurga, ciri-ciri utama ahli syurga ialah muhsinun, suka buat baik pada orang. Kemudian akibat orang yang menolak hidayah Allah, menolak apa yang dibuat oleh para rasul, Allah begitu ayat 36. Wallazina kazzabu biayatina, kalau bertakwa dapat kebahagiaan, tidak takut, tidak sedih. Kalau tidak bertakwa, tidak ikut ajaran Rasul, maka Allah kata mereka mendustakan ayat kami. Dan wastakbaru, mereka sombong dengan ayat-ayat kami. Maka Allah kata ulaika ashabun nar, inilah penghuni neraka. Allah tak beritahu apa akibat dia kat dunia. Cuba tengok, kalau ayat 35 Allah kata siapa yang ikut ajaran Rasul, siapa bertakwa, dia dapat apa? Dia dapat apa? Bahagia. Apa ciri-ciri bahagia? Tidak takut dan tidak sedih. Di mana tu? Ada latih, tapi di dunia ke di akhirat? Ha? Di dunia. Di dunia. Takut di akhirat, sedih di dunia. Ha? Takut di akhirat sebab belum sampai lagi. Sedih di sini. Tak, yang tak takut dan tak sedih tu kat dunia. Tak takut dan tak sedih tu di dunia. Sebab ciri-ciri bahagia, kalau dia tak takut tapi sedih, bahagia ke tak? Tak. Ataupun dia sedih tapi ada rasa takut, bahagia tak? Dia mesti tak ada dua sifat baru bahagia. Kadang-kadang duit banyak tapi sentiasa takut kena curi, bahagia ke tak? Tak bahagia. Pasang CCTV, kan, upah guard apa semua. Lepas tu nak tidur pun tak boleh. Okey, tengok ayat 36 Allah bagi tahu yang sebaliknya, iaitu siapa yang mendustakan ayat kami, siapa yang tak ikut ajaran Al-Quran, apa hasilnya? Apa hasilnya? Cuba tengok ayat 36. Ini kita dah tadabbur minggu lepas. Allah kata mereka adalah penghuni neraka. Okey, penghuni neraka di dunia ke di akhirat? Akhirat kan? Bila ikut ajaran Allah, Allah beritahu hasilnya kat dunia, iaitu tidak takut dan tidak sedih. Bila menolak ajaran Allah, Allah beritahu hasilnya dalam neraka di akhirat. Allah beritahu tak? Siapa yang menolak ajaran Allah, hasil di dunia. Allah beritahu dalam ayat ini? Tak. Tapi bila ikut ajaran Allah, Allah beritahu hasilnya di mana? Di dunia lah, tidak takut, tidak sedih kan? Boleh faham tak? Boleh faham? Okey, kalau boleh faham, soalan. Kenapa bila ikut ajaran Allah, bila bertakwa, Allah beritahu hasil kat dunia, Allah tak beritahu hasil kat akhirat? Dan bila menentang ajaran Allah, bila tak ikut ajaran Rasul, Allah beritahu hasil di akhirat, Allah tak beritahu hasil di dunia. Boleh faham? Okey. Itu soalan, bukan kenyataan. Apa jawapannya? Kenapa? Bagi tahu hasil di dunia, kalau ni dia cepat masih akan takut kan? Kalau menolak ajaran Allah, Allah begitu hasil di mana? Akhirat. Akhirat. Kalau bagi tahu di dunia, terus orang akan jadi apa? Akan menjerit, akan takut lah. Jawapan betul, tapi tak ikut skema dia. Tengok tadabbur Al-Quran ya. Sepatut seimbang kan? Kalau beriman, Allah beritahu hasil kat dunia. Bila tak beriman, Allah beritahu hasil juga di dunia kan? Sepatut seimbang. Jadi jawapannya apa? Saya nak tanya, bila tak beriman kepada Allah, Allah kata dia penghuni neraka. Agak-agaklah penghuni neraka bahagia tak hidup kat dunia. Jadi cukup Allah beritahu kamu di neraka, masuk neraka, cukup yang balasan ke akhirat dah menggambarkan kehidupannya di dunia. Betul tak? Tak mungkin ahli neraka bahagia kat dunia. Adapun orang beriman, Allah beritahu balasannya di dunia apa dia? Tenang, bahagia. Dan bila orang tu tenang dan bahagia kat dunia, confirm akan tenang, lagi tenang di akhirat. Boleh faham? Oh. Satu.
Yang kedua, kalau Allah beritahu tak beriman, tak ikut ajaran Allah, Allah beritahu balasan kat dunia. Agak-agak apa balasan? Hidup sempit, orang tak akan hirau. Betul tak? Jadi Allah akan bagi satu gambaran amaran yang sangat-sangat menakutkan. Apa dia? Tengok, Quran mengetuk hati. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang ikut kelas tadabbur lah. Bagi orang baca Quran nak fokus pada tajwid, boleh tak? Dia ada rasa apa-apa? Tak. Kenapa aku nak hidup senang tapi ahli neraka akhirnya? Oh, aku tak nak. Betul tak? Dan Allah kata kalau kamu nak bahagia, bertakwa. Akhirnya orang beriman fokus hidupnya pada takwa, bukan harta. Sebab Allah beritahu ukuran kebahagiaan bukan harta. Kalaulah dengan harta menjadikan manusia bahagia, siapa orang yang paling bahagia kat dunia? Qarun. Betul tak? Jadi kenapa kita nak jadi macam Qarun? Ramai tu orang Islam kejar kebahagiaan melalui harta. Salah konsep. Akhirnya tak bahagia kan? Okey, bukan tak boleh kejar, bukan tak boleh kejar. Tapi jadikan dunia sebagai alat, bukan matlamat. Macam kita ada pancing kan? Pancing tu dunia. Kita guna pancing untuk apa? Dapat ikan. Jadi matlamat kita pancing ke ikan. Kalau orang jadikan dunia sebagai matlamat, dia beli pancing yang mahal, dia simpan dalam almari. Ada faedah? Tak ada faedah. Guna pancing tu untuk tangkap ikan. Jadi Allah nak begitu. Dunia ni alat untuk kamu dapat akhirat. Jadi guna dunia untuk dapat akhirat. Jangan guna dunia untuk kepuasan diri. Okey. Jadi Allah kata dan mereka kekal dalam neraka. Okey, ayat hari ni apa dia? Ayat hari ni Allah nak beritahu siapa yang paling zalim. Dia manusia kalau tak jahat baik kan? Dan Allah tak begitu yang jahat, Allah begitu yang paling jahat. Kan? Kita nak tak jadi orang yang jahat? Nak tak jadi orang paling jahat? Betul tak nak? Betul tak nak? Ramai yang cakap tak nak, tapi dia memang orang paling zalim. Sebab apa? Dia tak tahu ciri-ciri orang paling zalim. Dia tak tahu. Maka dia menjawab tak sama seperti apa yang buat. Okey, sekarang kita kenal siapa orang yang paling zalim. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Ciri-ciri orang yang paling zalim. Faman. Maka. Man. Barang siapa ataupun siapalah. Sebab orang ni barang ke manusia? Maka siapa? Azlam. Paling. Min man. Ada dua huruf ni, asalnya min campur man. Tengok bahasa Arab. Unik kan? Huruf sama, min nun. Tapi makna bila baris berbeza, makna dia berbeza. Min apa makna dia? Daripada man siapa? Huruf sama kan? Kalau saya tukar pula baris, jadi baris depan mun. Apa makna dia? Bulan. Tapi bahasa Inggeris. Okey, siapa yang paling zalim? Min man. Dari siapa ataupun dari orang? Iftara. Iftara apa dia? Mereka. Iftara mereka. Mereka-reka. Allah ke atas Allah. Kaziba. Pembohongan. Pembohongan ataupun pendustaan. Jadi sekarang pertama Allah berkata orang yang paling zalim siapa? Yang mereka-reka pembohongan kepada Allah kan? Okey, macam mana tu? Bila orang tu dikatakan mereka-reka pembohongan ke atas Allah, kita kena tahu supaya apa?
supaya kita tidak termasuk dalam golongan tu. Macam mana tu? Nabi Isa sebagai anak Allah. Satu Uzair anak Allah kan. Jadi semua orang Yahudi tu orang paling zalim. Orang Yahudi paling zalim sebab apa? Sebab dia rasuah ke, sebab dia membunuh ke, sebab dia berzina. Ni paling zalim. Berzina zalim, membunuh zalim, tapi mereka-reka pembohongan kepada Allah paling zalim. Boleh? Kalau ada orang Melayu merogoh, berzina, membunuh, tapi dia tak pernah pun tuduh Allah tu ada anak. Seorang lagi orang Melayu tak membunuh, tak berzina, tak minum arak, tapi dia kata saya rasalah Allah ni ada anak. Antara dua ni mana yang paling zalim? Yang kedua. Tapi yang mana akan masuk berita bahawa dia adalah paling zalim? Tengok kan? Sebab apa? Kenapa dia anggap yang membunuh, yang berzina paling zalim? Dia tak faham ayat Quran. Dia baca tapi dia tak tahu ciri-ciri orang paling zalim. Termasuklah mendusta kepada Allah ialah mengatakan ya ni halal, ya ni haram tanpa ada dalil. Termasuk ramai tak? Boleh tak kita musafir hari Jumaat? Tak boleh, haram. Mana dia mengharamkan yang Allah halalkan. Kan? Apa lagi? Contoh. Yang biasa kita buat lah. Merokok dia kata merokok dia kata halal. Termasuk tak? Dah slow, tak berani jawab tu. Sebab apa? Kena batal hidung kan? Merokok ni halal ke haram? Haram. Tapi orang yang merokok saya tak berani cakap Ustaz sebab saya takut termasuk ni. Tapi saya tetap merokok kan. Sebenarnya dia mendusta kepada Allah ni ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Pertama, mendusta dengan lisan. Dia kata yang ni halal, padahalnya haram. Yang ni haram, padahalnya halal. Dari segi perkataan lisan. Yang kedua, dia mendusta dari segi perbuatan. Mulut dia tak cakap, tapi perbuatan dia macam mengatakan benda tu halal. Rokok halal ke tak? Saya tak tahu. Tapi isap tak? Isap. Itu termasuk apa dah? Mendusta dengan perbuatan. Boleh? Okey, kalau dia kata solat tak wajib, dia mendusta tak? Mendusta dengan apa? Lisan. Tapi dia tak kata solat tak wajib, tapi dia tak solat. Mendusta tak? Mendusta dengan apa? Okey, yang mana lebih dahsyat? Mendusta dengan perkataan ataupun dengan perbuatan? Tak, lebih dahsyat. Perbuatan. Kenapa perbuatan? Kadang-kadang dia kata mulut je tapi dia solat. Yang ni terus tak buat. Jadi yang lebih dahsyat ialah mendustakan pada Allah dengan perbuatan. Yang orang Islam lah. Orang Islam ni susah untuk mengatakan benda halal haram ataupun benda haram halal. Susah. Yang biasa menukar hukum ni orang tak Islam lah. Betul? Tapi orang Islam boleh berlaku menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dalam bentuk perbuatan. Orang buka aurat kan? Cuba tanya dia, halal ataupun haram kamu buka aurat? Dia mesti jawab apa? Tapi perbuatan dia menghalalkan. Itu lebih parah. Betul tak? Tengok bila kita tadabbur, kena tak batal hidung? Tapi kalau betulkan tajwid, kena tak batal hidung? Sampai mati pun tak kena. Boleh faham? Jadi mendustakan kepada Allah luas. Jangan nampak orang Yahudi je yang menuduh Uzair anak Allah. Bukan. Kadang-kadang boleh berlaku pada orang Islam. Okey, yang atau kazzaba. Dia telah mendustakan dengan ayat-ayat Allah.
Ayat-ayat Allah ni apa dah? Ayat Allah ada berapa jenis? Dua. Yang pertama apa dia? Quran. Yang kedua hadis. Bukan. Satu ciptaan Allah, yang kedua ayat-ayat Allah termasuk hadis. Itu satu tu. Okey. Macam mana orang mendustakan ayat Allah dari segi ciptaannya? Contoh? Apa dia? Tidak memikirkan. Ataupun bila berlaku tsunami dia kata apa? Ini adalah semula jadi, bukan kehendak Allah. Mendustakan ayat Allah. Kan? Mendustakan ayat Allah. Ataupun dia kata matahari dan bulan ni bersilih ganti semula jadi, bukan Allah yang atur. Mendustakan ayat Allah dari segi ciptaan. Yang kedua, mendustakan ayat Allah dari segi syar'iyah, iaitu ada ayat Quran yang dia kata sekarang tak sesuai lah, ini untuk zaman unta. Itu mendustakan ayat Allah. Contoh hukum hudud kan, potong tangan, dia kata tak sesuai sekarang, maka dia termasuk orang yang, dan dia adalah orang yang paling zalim. Termasuk juga mendustakan ayat Allah ialah dia mengingkari sunnah Nabi. Sunnah Nabi ayat Allah tak? Ya, ayat Allah ni ada dua, satu Quran, satu hadis. Dia kata sunnah-sunnah Nabi ni sekarang tak sesuai. Ini sesuai untuk zaman Nabi ataupun sesuai untuk orang Arab padang pasir. Dia mendustakan ayat Allah. Boleh? Luas tak? Mendustakan ayat Allah luas. Dan boleh tak berlaku pada kita? Boleh. Maka Allah kata apa? Orang yang paling zalim ni sama ada dia mendusta kepada Allah, ke atas Allah, ataupun mendustakan ayat Allah. Siapa mereka ini? Ulaika, itulah mereka yang yanaluhum apa dia? Nasib. Apa mana nasib? Nasib dah jadi Melayu kan, bahasa Melayu. Nasib. Nasib saya tak baik kan? Cuma dia tukar sod kepada S. Bukan nasib saya tak baik kan? Apa mana nasib saya? Ketentuan. Jadi di sini nasib ni makna buruk ataupun jahat ataupun celaka ataupun bahagia. Jadi kecelakaan ataupun kebahagiaan akan menimpa mereka. Menimpa siapa ni? Orang yang paling zalim. Akan menimpa apa ni? Habuan mereka minal kitab, dari kitab. Okey, apa makna kitab? Ada dua maksud. Satu, Al-Quran. Yang kedua, apa dia? Satu lagi, kitab. Apa yang Allah catat di Lauh Mahfuz tentang takdir kita, termasuklah tentang rezeki kita. Jadi kitab tu apa yang dicatat di Lauh Mahfuz. Lebih kurang takdir lah. Jadi apa maksud ayat ni? Orang yang paling zalim ni, dia mendustakan ayat Allah, dia mendustakan Allah. Allah kata mereka akan dapat habuan mereka. Apa habuan? Kalau habuan tu minal kitab, daripada Al-Quran. Maksud apa? Quran ni ada unsur nazir, beri peringatan, ada unsur basyir, bagi berita gembira. Jadi kalau orang yang paling zalim ni, dia akan dapat apa? Habuan daripada Al-Quran. Celaan. Allah mencela orang Yahudi, dia dapat habuan tu. Allah mencela orang yang menyembunyikan ilmu, dia dapat habuan tu. Allah mencela orang yang tak mencegah kemungkaran, dia dapat habuan tu. Kalau orang beriman, dia dapat habuan apa? Pujian. Allah puji orang beriman, Allah puji orang sabar, Allah puji orang yang muhsinun. Okey? Itu Al-Quran. Kalau kitab tu ditafsirkan sebagai takdir, ajal dan rezeki.
Makna apa tu? Allah nak beritahu, kamu zalim macam mana sekalipun dan kamu tuduh anak dapat Allah tu ada anak, tapi kalau Allah dah tetapkan rezeki kamu sebulan 100,000, kamu akan dapat tak? Walaupun kamu paling zalim. Boleh faham? Rezeki tak akan berubah. Kita dapat rezeki bukan sebab kita beriman kepada Allah. Buktinya yang jahat pun dapat rezeki. Sebab nilai keimanan bukan terletak pada apa? Bukan terletak pada rezeki. Nilai keimanan terletak pada la khaufun alaihim wa lahum, dia tidak takut dan tidak sedih. Itu nilai iman. Buktinya ni, yang paling zalim pun Allah bagi tak rezeki dah. Subhanallah. Cuba buka surah Al-Isra ayat 20. Boleh cuba baca. Apa dia? Kullan. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika. Kemudian wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Tengok. Ayat ni menghuraikan maksud ni. Yanaluhum nasibuhum minal kitab. Ini tafsir yang terbaiklah, iaitu ayat Quran ditafsir dengan ayat Quran yang lain. Kita faham ayat ni daripada ayat yang lain. Itu tafsir yang paling tinggi. Okey, cuba kita terjemah. Kullan, setiap. Numidu kami biasa belajar tajwid kan? Ada tak hukum mad? Apa makna mad? Panjang. Jadi numidu daripada mad lah. Kami panjangkan, kami tambah. Setiap itu kami tambah. Kepada siapa? Haulai, kepada kumpulan ni, wa haulai, dan kepada kumpulan ni. Mana ada berapa kumpulan? Siapa ni? Kat dunia ni sebenarnya walaupun nampak berbagai-bagai kumpulan, berbagai parti, berbagai jemaah, tapi Allah nak beritahu sebenarnya ada dua je. Haulai dan haulai. Siapa ni? Dua ni. Yang beriman dengan yang tak beriman, dua je. Setiap kumpulan ni yang beriman kami akan bagi, yang tak beriman pun kami akan bagi. Bagi apa ni? Min ata'i rabbika, daripada ata' pada pemberian rabbika. Jadi pemberian Tuhan ni adakah bagi pada orang beriman saja? Tak, semua kami bagi. Dan Allah tegaskan lagi, wa ma kana ata'u rabbika, dan tidaklah pemberian Tuhan engkau mahzura. Apa makna mahzura? Mahzura makna dihalang, disekat. Dihalang. Apa maksud ni? Tidak ada pemberian Tuhan engkau terhalang ataupun tersekat. Kepada siapa? Ni? Mana beriman, rezeki dia tersekat tak? Lawan Tuhan, rezeki dia daripada Allah tersekat tak? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Apa dia? Allah Maha Penyayang lagi? Rezeki dah walaupun kamu lawan Tuhan. Jangan kita kata dia ni sempit sebab tak beriman. Salah. Bercanggah dengan ayat ni. Jadi kita biasanya kalau orang Islam, orang kafir lah, dia risau tak pasal rezeki? Agak-agak orang kafir dengan orang Islam, yang mana lebih risau pasal rezeki? Yang mana lebih risau? Susah tanya orang lain, tanya kita lah. Siapa lebih risau pasal rezeki? Kita, betul tak? Betul kan?
Ada bukti tak orang kafir ni sebenarnya tak berapa risau pasal rezeki? Ha? Orang kafir dia tak percaya pada Tuhan. Bila tak percaya pada Tuhan, dia percaya bahawa dia akan dapat rezeki dengan apa? Dengan? Sebab tu orang kafir biasanya senang. Sebab mindset dia nak dapat rezeki kena bekerja. Orang Islam pula apa fahaman dia? Rezeki apa? Tak bekerja pun tak apa. Lepas tu baca surah Waqiah, solat duha. Penyakit ke sihat? Penyakit tak? Orang Melayu bila solat duha dia kaitkan dengan, bila baca surah Waqiah setiap malam dia kaitkan dengan, ya Allah, ayat 1000 dinar. Nama pun tak betul 1000 dinar, sepatut 1000 ringgit. Tengok Allah merawat penyakit siapa ni? Penyakit orang beriman. Apa penyakitnya? Dia rasa rezeki ni tak ada jaminan. Betul tak? Ya Allah. Masuk dah. Jadi akhirnya orang Islam banyak habiskan masa nak cari benda yang Allah dah tetap. Betul? Dan mengabaikan masa untuk mencari benda yang Allah serah pada kita. Apa dia? Hidayat. Hidayat Allah serah pada kita. Kamu nak hidayat, cari. Yang tu dia tak ada masa pula. Yang ada masa dia pulun habis-habis yang mana? Yang Allah dah tetapkan. Penyakit tak? Penyakit. Okey. Jadi sekarang kita kena cari apa? Cari apa? Jangan cari ata'a rabbika. Kenapa? Sebab Allah kata semua kami akan bagi. Semua kami akan bagi. Ni, ayat ni lagi jelaskan. Siapa yang Allah bagi nasib mereka daripada rezeki, ajal, sihat? Siapa yang Allah bagi ni? Yang paling zalim. Paling zalim. Sebab itulah Qarun dengan kita, siapa lebih beriman? Qarun dengan kita, siapa lebih beriman? Kita lebih beriman? Mana boleh? Kalau kita lebih beriman, mana Qarun beriman lah. Cuma kita lebih je. Sebelum jawab, faham soalan. Sebenarnya Qarun tak beriman. Betul? Tapi siapa lebih kaya? Logik, siapa yang bagi harta pada Qarun sampai dia paling kaya? Logiknya apa? Orang yang paling miskin, orang yang lawan Tuhan. Betul? Kita tak sejahat Qarun, jahat jugalah, tapi kenapa tak jadi kaya? Sedangkan kita beriman dengan Allah. Kenapa? Sebab malah bekerja. Asyik solat duha je kan. Orang kafir dia kaya sebab apa? Dia bekerja keras. Itu sebab tu Allah kata Allah bagi rezeki bergantung kepada satu, ketetapan Allah. Yang kedua, bergantung pada usaha manusia. Siapa rajin dia dapat lah. Sebab tu orang kafir Allah bagi sebab usaha mereka. Allah adil. Tapi orang kafir hanya akan dapat di dunia sahaja. Okey. Jadi kalau kita nak ketenangan, kesenangan, kena cari apa? Cari rezeki ke cari apa? Cari hidayat. Tapi kita nak makan ni, nak beli baju, nak beli telefon baru, dengan hidayat boleh tak beli telefon? Boleh ke tak? Kak kata kena cari hidayat kan? Orang tanya, dengan hidayat boleh tak saya nak makan ni? Macam mana nak jawab? Nak cari rezeki cara yang halal. Cari rezeki cara halal. Tak, tadi kata kita kena cari hidayat kan? Hidayat supaya bekerja ikut yang Allah bagi, bukan buat yang betul. Tak, dia sebenarnya cari hidayat tu bekerja ataupun tak? Betul? Mana ada duit lah dapat gaji.
Ni kena betulkan cara kita berfikir. Yang biasa kita fikir ialah nak duit kena bekerja. Bekerja apa dah? Contoh bekerja dengan kerajaan kan. Tapi sebenarnya Quran mengajar kita nak duit bekerja dengan Tuhan. Kerja dengan Tuhan, kita bekerja dengan pemberi rezeki. Agak-agak tak dapat tak rezeki? Dapat. Tapi ramai tak orang cari duit tinggal Tuhan? Cerdik tak? Dia nak cari duit yang Allah bagi tapi tinggal Allah. Cerdik tak? Siapa tu? Okeylah. Itulah tadabbur. Tadabbur ialah kita rasa Allah menegur kita. Kan? Tapi kalau tak tadabbur, kita rasa ini ayat berkenaan dengan orang Yahudi. Saya tak ada kata, saya Bani Melayu. Okey. Sampai bila ni Allah bagi rezeki? Walaupun dia paling zalim, sampai bila? Hatta, sehingga apabila ja'atuhum, telah datang kepada mereka Rusul. Rusul ni, Rusul. Apa makna dia? Satu ke ramai? Kalau satu? Kalau satu, Rasulun. Tengok kalau seorang berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Seorang kan? Kalau ramai jadi berapa huruf? Jadi bahasa Arab, seorang banyak huruf, ramai semakin kurang. Bahasa Melayu pula, Rasul, berapa huruf? 5. Kalau nak jadi ramai, Rasul. Berapa huruf? Kan susah. Yang mana lebih senang? Bahasa Arab ke bahasa Melayu? Yang mana lebih senang? Bahasa Arab. Kenapa tak pandai-pandai? Boleh kunci tak? Allah. Allah. Okey, Allah bagi nikmat, Allah bagi rezeki kepada siapa ni? Orang yang paling zalim. Sampai bila ni? Sehingga datang pada mereka rasul-rasul mereka. Siapa? Rasul mereka. Siapa ni? Tengok ayat selepas dia. Yatawaffawnahum. Mereka mewafatkan mereka. Siapa wafatkan siapa ni? Rasul ni para malaikat. Jadi bukan nabi ya. Sebab rasul ni utusan. Dia boleh jadi rasul orang, boleh jadi malaikat. Sebab malaikat utusan Allah juga tak ya. Dia yang membawa risalah kepada Nabi Muhammad. Dan rasul ni kerja apa? Mewafatkan manusia. Makna apa ni? Malaikat. Kan? Cuma yang kita tahu, yang cabut nyawa ni seorang malaikat ke ramai? Satu ke ramai? Satu. Sekarang seorang ke ramai? Jadi yang mana betul? Seorang ke ramai? Pula. Seorang yang cabut, tapi yang datang tu ramai. Kak macam ada pengalaman je. Pernah malaikat mau nak cabut nyawa Kak, lepas tu Kak nampak ramai. Macam mana kita nak jawab? Yang cabut nyawa satu. Tapi Allah kata mereka ramai mencabut nyawa. Masa nyawa kita nak dicabut, datang ramai. Tapi yang cabut, habis kenapa datang ramai, cabut seorang? Membazir kan? Apa dia? Jadi yang cabut nyawa sebenarnya satu ke ramai? Tu mana kalau seorang satu, kalau 1000 orang mati, 1000 lah malaikat. Tak, yang cabut nyawa ni malaikat kan? Nama apa?
Ha? Israel. Siapa cakap nama Israel? Ha, tengok. Yang Quran cakap dia tak faham. Yang nasyid cakap yang dia ingat sampai mati. Quran cakap apa dalam Quran yang cabut nyawa tu? Kul. Oh, dia hafiz Quran. Habis macam mana boleh ingat? Ada orang hafiz tak ingat. Entah tak hafiz tapi ingat. Surah apa? Qul yatawaffakum malakul maut. Kan? Surah Sejadah. Cuba terjemah. Qul. Katakanlah yatawaffa, sama kan? Ini yatawaffauna, ramai. Yang ni yatawaffa, seorang. Katalah akan mewafatkan kamu siapa? Malakul maut. Seorang ke ramai? Ha? Mana tahu satu? Malakul satu. Kalau ramai? Malaikah. Betul? Jadi yang cabut nyawa nama apa? Ha, ni baru betul. Ada dalil lah, ada dalil. Yang Israel tak ada dalil. Itu siapa yang daripada siapa? Syarif Haini. Oh, Rabbani. Tak, Rabbani itu sebelum Rabbani lagi. Ha. Jadi kalau malaikat mau datang, tanya nama dia. Israel tak? Okey, katalah yang akan mewafatkan kamu satu. Malakul maut. Allah tak bagi nama. Bila Allah tak bagi nama, jangan memandai-mandai bagi nama. Israel tak ada dalam Quran dan tak ada dalam hadis. Jadi yang cabut nyawa ni seorang ke ramai? Dalam ayat ni? Satu. Dalam ayat ni yang cabut nyawa seorang ke ramai? Yang mana satu betul? Ha? Kenapa dia dua betul? Orang ramai lah mereka. Tak, dua-dua betul sebab dua-dua ayat Quran. Habis yang ni tak betul? Salah faham. Okey, cuba betul faham pula. Cuba betulkan fahaman. Yang satu malaikat cabut nyawa, betul ke tak? Yang ramai cabut nyawa, betul ke tak? Sebab apa dua-dua betul? Okey, macam mana kita nak selarikan? Satu ayat kata satu. Satu lagi ayat kata ramai. Pada konteks ayat tu lah, kalau nak kata pada seorang tu, seorang lah. Kalau nak ayat tu nak tuju pada ramai orang, ramai lah. Itu nak mengelak daripada menjawab. Subhanallah. Dan kalau ikut hadis, masa malakul maut nak datang cabut nyawa kita, datang dengan rombongan. Kak jawab dah betul tapi betul separuh. Banyak ustaz dah cakap dalam ayat lain. Itulah tak dengar habis. Jadi masa nak cabut nyawa malaikat, ramai datang. Ramai. Berapa bilangan tak tahu, ramai sangat. Apa tugas ni Rasul? Malaikat yang ramai. Tugas dia mencabut nyawa daripada kaki. Ramai. Bila nyawa kita sampai ke halqum, dia serah pada malakul maut. Boleh faham? Jadi Rasul yang mencabut nyawa ramai? Betul. Satu yang mencabut nyawa? Betul. Tapi ni tugas dia sebelum nyawa sampai ke halqum. Bila sampai ke halqum, dia serah pada malakul maut. Hadis sahih. Tidak ada yang sahih melainkan sahih. Okey. Jadi bila kita ditakdirkan, bila masalah, bila nyawa kita nak dicabut, tengok-tengok ramai, kita pun tak bersedia. Sebab dalam kepala kita, yang nak cabut nyawa satu je. Ini belum waktu lagi. Tak. Kalau ramai datang tu, tanda-tanda dah tu. Okey. Jadi Allah bagi rezeki, bagi kesihatan kepada siapa? Orang yang paling zalim. Paling zalim pada siapa? Pada Allah yang beri rezeki pada mereka. Jadi pelik tak bila dapat rezeki banyak? Tak. Kenapa Allah bagi rezeki kadang-kadang lebih banyak pada orang yang paling zalim, dan orang yang paling adil Allah tak bagi banyak? Bagi orang kafir istidrak. Bagi kita pula, kenapa Allah tak bagi banyak? Dan kita dah beriman. Sebab cubaan. Habis Nabi Sulaiman Allah bagi banyak, kenapa tak bagi banyak pada kita?
Selesa Ustaz tak sama. Nah, saya tanya saya balik pula. Kenapa? Soalannya, kenapa Allah tak bagi banyak rezeki kepada orang yang beriman pada dia, dan sebaliknya Allah bagi banyak rezeki lebih banyak kepada orang yang lawan dia? Seolah nak rezeki banyak kena lawan. Seolah macam itulah. Faham? Kenapa? Untuk memuji orang beriman. Harta dan anak-anak sekian. Harta dan anak-anak? Sekian. Kepada orang beriman. Yalah, bagi je lah, apa masalah? Orang beriman ujian bagus kan? Semua tak bagi. Abu Bakar Allah bagi tak harta banyak? Osman bin Affan Allah bagi. Jawapan betul. Jawapan daripada orang yang duduk belakang sekali. Ni kita nak duduk belakang tapi boleh menjawab. Jawapan yang paling tepat. Orang beriman ni sangat mulia di sisi Allah, sangat besar nilainya, maka Allah tak akan bagi kecuali barang yang paling mulia. Dunia tak ada nilai. Sebab tu Nabi kata, dunia ni kalau dibanding dengan satu sayap nyamuk je, mana lebih bernilai? Sayap nyamuk harga berapa kalau satu? Tengok, Nabi buat banding dengan benda yang memang tak ada harga. Dan sebelah ni sayap nyamuk, sebelah ni dunia. Yang mana lebih berat? Sayap nyamuk. Makna apa tu? Dunia tak ada nilai. Dan satu hari Nabi pergi ke pasar kan. Nabi tengok sahabat pakat pergi pasar nak beli barang apa semua kan. Maka Nabi nampak ada seekor bangkai anak kambing yang cacat. Nabi pun tanya sahabat, kamu nak tak bangkai anak kambing ni dengan percuma? Sahabat jawab apa? Kami tak nak. Kenapa tak nak? Sebab satu bangkai, yang kedua cacat pula anak kambing, buat apa? Maka Nabi kata dunia sebenar lebih hina daripada. Boleh? Jadi apa yang bernilai bagi orang beriman? Yalah, sebelum ke akhirat. Iman. Jadi iman yang Allah bagi pada orang beriman kat dunia sebenarnya itulah duit untuk beli barang yang lagi bernilai dan kekal abadi. Boleh? Tapi kita tak nampak, akhirnya kita dengan orang kafir sama-sama kejai barang yang tak bernilai. Jangan salah faham. Sebab kita, Nabi mengatakan dunia tak bernilai, kita pun tinggal dunia. Salah. Macam saya sebut tadilah. Jadikan dunia sebagai alat. Pancing. Untuk apa pancing? Jangan dapat dunia simpan kat rumah. Dapat dunia simpan kat bank. Kan? Okey. Jadi kalau Allah kata, Allah akan bagi rezeki mengikut apa yang telah dicatatkan, walaupun dia paling zalim. Sampai bila Allah bagi? Sampai? Jadi kalau orang kafir, Allah bagi rezeki yang lawan dia, dan Allah bagi jamin rezeki sampai dia mati, patut tak kita risau pasal rezeki? Patut tak? Tapi ramai tak risau pasal rezeki? Termasuk mungkin kita. Ramai tak keluar cari rezeki pagi sampai petang sampai tak sempat nak baca Quran? Ramai tak keluar kerja muda sampai ketua sampai tak sempat nak tadabbur Al-Quran? Ramai tak? Ramai tak kerja dunia sampai solat dilewatkan? Ramai tak? Sebab apa? Kenapa berlaku? Sebab dia risau pasal rezeki. Sedangkan orang yang paling zalim pun Allah jamin rezeki. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Nabi kata apa? Lan tamuta nafsun hatta tastakmilah rizqaha. Seseorang itu tidak akan mati sehingga dia sempurnakan rezekinya. Makna apa tu? Kita risau, cukup tak? Cukup tak? Nabi jawab apa? Selagi kamu tak mati, rezeki cukup. Bila betul-betul tak cukup? Bila? Tapi lepas mati perlu tak rezeki? Masa tu perlukan apa? Pahala. Sebab itulah orang mati, dia minta balik ke dunia, nak cari rezeki kan, nak sedekah rezeki. Kenapa dia nak sedekah? Kenapa tak nak cari?
Sebab dia tahu bila dia mati, yang rezeki paling berguna selepas mati pahala, bukan duit. Boleh faham? Okey? Okey. Jadi lepas ni, biasa kita cari rezeki pukul berapa? 8 hingga 5 kan? Banyak tak masa kita habis untuk cari rezeki? Lepas tu nak cari takwa pula, dari pukul berapa ke pukul berapa? Itu pun tak fokus kan? Duduk kat tiang sana seorang kan? Kadang-kadang hujung minggu kan? Masuk akal tak? Cari akhirat yang kekal abadi sekali seminggu, cari dunia setiap hari pukul 8 sampai pukul 5. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Okey, kemudian bila malaikat mewafatkan mereka, oh tak tanggal. Ataupun guna ini. Yang ni mudah padam tak? Cuba dah. Lebih kurang. Okey. Bila malaikat datang mewafatkan siapa ni? Orang yang paling zalim. Malaikat pun bertanya. Kalau mereka bertanya. Berkata di sini maksud bertanya. Apa soalannya? Aina? Di mana? Ma kuntum? Apa yang kuntum apa dia? Adalah kamu. Apa yang kamu dulu masa kat dunia tad'una. Kamu apa? Kamu menyembah ataupun berdoa. Maksud menyembah tapi Allah guna perkataan doa. Sebab apa Allah nak begitu? Doa juga termasuk ibadat. Kan kadang-kadang dia minta pada berhala. Dia tak sembah, dia minta. Itu pun beribadat. Jadi bila mereka yang paling zalim diwafatkan oleh malaikat, para malaikat akan bertanya orang tu, di mana apa yang dulu kamu sembah min dunillah, dari selain Allah. Kan? Maka mereka menjawab, qalu, mereka berkata, dallu, mereka telah dalun mana? Hilang. Siapa yang hilang ni? Hilang anna dari kami. Siapa yang hilang? Berhala. Kenapa bila malaikat wafatkan orang paling zalim, soalan yang dia tanya ialah, mana Tuhan yang kamu sembah dulu? Kenapa dia tanya soalan tu? Menyindir. Tapi kenapa tanya pasal Tuhan? Sebab orang yang bukan Islam ni, dia sembah berhala ni, apa tujuan utama dia? Tujuan utama apa dia? Tak, bila kita berkata pada seseorang ataupun pada Tuhan, kita nak pertama dia bagi manfaat pada kita. Yang kedua, bila kita ada masalah, dia tolong kita. Sekarang orang kafir bila wafat ni, masalah besar tak? Jadi malaikat nak sindir, siapa yang patut selamatkan kamu? Tuhan kamu lah. Okey, mana Tuhan kamu? Dia jawab apa? Hilang. Ada tak Tuhan boleh hilang? Ada tak? Tengok jawapan tu. Jawapan ni menunjukkan apa ni? Kebodohan. Ada pula Tuhan boleh hilang. Tuhan kalau betul Tuhan, dia rahmat kepada penyembah dia. Kan? Dan bila yang paling dia rahmat kepada penyembah? Bila? Masa terdesak macam ni kan? Sepatut masa ni lah Tuhan ada. Tiba-tiba boleh hilang. Kalau bila susah hilang, bila senang, boleh faham? Jadi carilah Tuhan yang tak akan hilang bila-bila. Kemudian wasyahidu, wasyahidu, dan mereka
menyaksikan ala anfusihim, atas diri-diri mereka. Apa yang mereka saksikan? Annahum, sesungguhnya mereka adalah orang kafir, mana orang yang engkar pada Allah. Bila dia betul-betul mengaku bahawa mereka adalah orang yang kafir, yang sesat, bila ni? Setelah sekarang orang kafir mengaku tak dia sesat, bahkan dia tuduh orang Islam sesat kan. Dia kata apa dalam surah apa ni? Surah apa dah? Alam ya'tikum nazir? Alam ya'tikum nazir? Qalu bala. Kemudian qad ja'ana nazirun fakadzabnahu. Kemudian kuat sikit. Wa qulna ma nazzalallah min syai'in in antum fi dhalalin. Ni orang kafir ni bila datang Rasul dia kata apa? Allah tak pernah turun apa-apa pun pada kamu dan tidaklah kamu melainkan sesat. Bila dia kata orang beriman sesat masuk kat dunia, dan bila dia mengaku kafir, bagus tak mengaku kafir? Bagus tak? Baguslah, dia sedar kan. Tapi yang tak bagus apa dia? Bukan waktu dia. Bukan waktu dia. Okey. Qala, telah berkata. Siapa berkata ni? Ada kata malaikat, ada kata Allah. Kalau malaikat pun dengan perintah Allah. Telah berkata, udkhulu apa dah? Masuklah oleh kamu. Malaikat perintah pada siapa ni? Ni orang yang paling zalim. Masuklah kamu fi umamin, bersama umamin jamaah plural. Kalau satu ummatun. Jadi kalau satu ummatun, kalau jamak plural umamun. Umamun kan? Masuklah kamu bersama umat-umat. Umat yang mana ni? Qad khalat, yang telah khalat apa dah? Mendahului. Min qablikum, dari sebelum kamu. Siapa ni? Minal ins, minal jin, dari kalangan jin, wal ins, dan manusia. Masuk ke mana ni? Finnar, dalam neraka. Okey. Jadi yang akan masuk neraka berapa jenis makhluk? Dua. Satu jin, yang kedua manusia. Hantu masuk mana? Jin. Toyol masuk mana? Bunian. Tapi orang Melayu banyak ke? Ada hantu, ada toyol, ada bunian. Rupa-rupanya ada dua je, jin dengan. Kalau ada hantu mesti Allah sebut minal hantu wal jin. Jadi sebenarnya hantu tak ada, toyol pun tak ada. Yang ada dua makhluk ni je. Okey? Jadi jin masuk neraka, makna apa? Jin ada tak tanggungjawab? Ya. Malaikat masuk tak? Tak. Yang masuk syurga pula berapa jenis? Yang masuk syurga? Jin dan dua tu je, yang lain tak ada dalam neraka. Dalam syurga. Ada? Siapa lagi? Haiwan apa ni? Haiwan apa? Ada tak haiwan dalam syurga? Tak ada. Habis kita makan tak dalam syurga? Makan tak? Makan apa? Buah-buah aja. Nasi tak ada.
Lauk-lauk tak ada ke? Kan Allah sebut dalam satu ayat, walahmu tayrin fima yashtahun. Lahmu daging, tayrin burung. Mimma dari apa yang mereka inginkan. Ini makanan ahli daging burung. Jadi burung ada dalam syurga? Ada. Jadi yang masuk syurga berapa jenis makhluk? Berapa jenis makhluk? Manusia, jin dan burung masuk? Betul ke ni? Tak, yang masuk dua aja. Yang burung tu Allah cipta dalam syurga. Lembu kerbau ada tak? Ni jawab tu macam dah pernah masuk je. Kalau tak tahu, jawab tak tahu. Confident. Saya terkejut dengan jawapan. Kan Allah sebut dalam syurga, wa fiha ma tashtahi anfusukum wa fiha ma tad'un. Dalam syurga apa saja kamu ingin, apa saja yang kamu minta. Betul tak? Jadi kalau minta kambing ada tak? Ada. Kalau minta roti tempayan ada tak? Tak ada. Sebab roti tempayan di dunia saja. Kalau ada kat akhirat pun mungkin nama sama tapi rasa dia berbeza. Okey. Jadi jin dan manusia akan masuk neraka. Allah kata kepada siapa? Masuklah bersama umat-umat yang terdahulu. Siapa? Orang yang paling masuk bersama umat. Maknanya ada tak orang yang masuk awal neraka? Ada. Di situ menunjukkan apa? Allah masuk ke ahli neraka sekaligus ataupun berperingkat-peringkat. Peringkat-peringkat. Jadi kamu masuk dan sertailah orang-orang yang telah masuk lebih awal daripada kamu. Kenapa Allah tak masuk sekaligus? Kenapa? Apa hikmah dia? Apa dia? Kadar dosa. Tak ada. Kalau kadar dosa ikut tingkat neraka. Dia dalam neraka ni bentuk azab dia ada dua. Satu fizikal, yang kedua mental. Mana lebih menakutkan? Kita masuk neraka kosong, dengan kita nak masuk tu tengok ada dah orang dalam neraka kena bakar menjerit meraung. Yang mana lebih menakutkan? Macam kita nak bersunat kan? Kita nak jadi yang bersunat yang pertama ataupun yang ke-10? Kenapa? Kalau yang ke-10 kita dengar berapa budak yang meraung. Itu macam dah kena potong. Ini bentuk azab. Kemudian apa berlaku lagi? Kullama, setiap kali dakhalat apa dia? Setiap kali masuk ummah satu umat. Ini jamak kan? Ramai. Ini seorang. Setiap kali masuk satu umat, apa berlaku? Laknat. Telah melaknat ukhtaha. Ukhtu apa dia? Saudara. Dia saudara. Kalau lelaki apa dia? Akhun. Kalau lelaki akhun. Tapi di sini kenapa ukhtun? Ukhtun ni perempuan ke lelaki? Kenapa ukhtun? Kalau belajar bahasa Arab sebab dia ummatun, perempuan kan? Ummatun perempuan, maka sini ukhtun. Okey, setiap kali dicampak satu golongan, satu umat, maka ia akan melaknat saudaranya. Siapa saudara orang yang masuk neraka? Kenapa Allah guna perkataan saudara? Ukhtun ni adik-beradik. Kenapa?
Dia orang beriman bersaudara tak? Innamal mu'minuna ikhwatun. Bersaudara orang beriman atas asas akidah. Maka orang kafir pun bersaudara atas asas akidah kufur kepada Allah. Jadi orang Yahudi saudara kepada orang Nasrani, orang musyrikin saudara kepada ahli kitab. Al-kufru millatu wahidah, seolah adik-beradik, kan? Jadi saudara ni adik-beradik. Ada tak saudara melaknat saudaranya? Ada? Ada? Ha? Ada tak abang laknat adik? Ada ke tak? Tak ada kan? Sepatutnya tak adalah. Adik-beradik. Kenapa tak laknat? Tengok Allah guna perkataan. Dulu macam adik-beradik, tapi bila masuk neraka, dia kutuk yang asalnya seumpama adik-beradik. Sebab apa? Satu umat bila masuk jumpa kawan dia, ya Allah, celaka kamu. Dulu makna kawan baik kan? Sebab apa? Hatta sehingga apabila iddaraku, mereka apa ni? Iddaraku makna mendapati. Tapi nak terjemah apa? Kan Allah campak peringkat demi peringkat, umat demi umat. Akhirnya semuanya berkumpul. Akhirnya mereka bertemu fiha, dalam neraka. Jami'an, kesemua sekali. Okey, kita nak bincang yang ni dulu. Pasal apa? Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Yang kafir melaknat sesama mereka. Sedangkan dulu adalah seperti abang mereka, adik-beradik. Kenapa? Yahudi laknat orang Yahudi, Nasrani melaknat orang musyrikin melaknat. Kenapa? Cuba buka surah Al-Ankabut ayat 25. Okey, cuba baca. Lagi. Saya nak bahagian bawah tu. Bahagian okey. Summa yaumul qiyamah. Okey. Summa yaumul qiyamah yakfuru ba'dukum li ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakum. Okey, cuba terjemah. Semua kemudian yaumal qiyamah, pada hari. Ayat sebelum ni dia kata masing-masing mengambil selain pada Allah sebagai sembahan, kan? Itu cerita kat dunia. Tapi bila di akhirat, kemudian pada hari kiamat, yakfuru ba'dukum ba'da, saling mengkufur, mengingkari perbuatan yang lain. Kadang-kadang bapa kata anak tak betul. Di akhirat ni anak pula kata bapa tak betul. Mak pula kata anak tak betul, kan? Masing-masing kufur antara satu sama lain. Dulu bersaudara, dan kemuncaknya wayal'anu, melaknat sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Anak laknat bapa, bapa laknat anak. Kenapa? Sebab masa di akhirat besok baru mereka tahu yang mereka sembah tu adalah sia-sia. Kemuncaknya dia kata apa? Qalat. Selepas melaknat tu apa berlaku? Telah berkata ukhrahum. Ukhra ni makna dalam konteks yang ni ialah yang pemimpin.
Ukhra makna pembesar. Pembesar mereka. Sorry, terbalik. Ukhra ni makna orang bawah. Orang bawah. Kalau pemimpin, yang ni rakyat lah. Kalau guru-guru yang sesat, ini pengikut. Telah berkata pengikut. Li'ulahum, kepada pemimpin mereka. Ini dalam konteks apa ni? Semua konteks. Kalau dalam negara, pemimpin mengajak rakyat kepada sesat, maka rakyat di akhirat besok akan kutuk pemimpin. Dalam konteks agama, kalau pemimpin ajak ketua ataupun ustaz, guru ke, mengajak anak murid dia buat benda yang sesat, dia akan kutuk guru dia. Dalam konteks keluarga, anak akan mengutuk mak bapaknya. Kemudian dia mengadu pada Tuhan, Rabbana, wahai Tuhan kami, haulai, mereka ini, siapa mereka ni? Siapa? Pemimpin, ketua. Yang bercakap ni siapa? Pengikut. Mereka bercakap pada siapa? Pada Allah. Wahai Tuhan ni, pemimpin kami dulu masa kat dunia, adzalluna, mereka telah menyesatkan kami. Fa'atihim, maka apa yang diminta oleh pemimpin kepada Tuhan, iaitu fa'atihim, berilah kepada mereka, iaitu pemimpin, azab di'fan, yang berganda, minan nar, dari neraka. Kenapa dia minta supaya Allah gandakan azab kepada pemimpin mereka dulu? Sebab pemimpin yang memimpin mereka kepada kesesatan. Tengok Allah jawab apa? Makna dalam neraka boleh tak berdoa? Boleh kan? Dan Allah jawab tak doa mereka? Jawab. Allah kata apa? Qal, dia berkata, iaitu Allah, likullin, bagi setiap apa ni? Setiap ni, tak, setiap pemimpin dan juga pengikut ada di'fun, ada gandaan azab. Boleh faham? Jadi pemimpin digandakan azab. Sebab apa? Sebab dia, satu, dia sesat. Yang kedua, berganda tak? Okey. Yang orang bawah pula diganda tak azab? Sebab apa pula digandakan orang bawah? Satu, dia sesat. Yang kedua, dia tak cari hidayah, dia tak belajar. Tak. Apa dia? Dia tuduh pemimpin. Tak, okey. Semula. Pemimpin digandakan azab sebab dua kesalahan. Pertama, dia sesat. Yang kedua, dia menyesatkan orang bawah. Okey, orang bawah pula digandakan azab juga. Satu, sebab dia sesat. Yang kedua, sebab dia ikut pemimpin lah. Pemimpin semakin sesat. Boleh faham tak? Pemimpin ni kalau tak ada penyokong, dia sesat. Dia jadi pemimpin tak? Sebab itulah dalam Quran Allah kata, kenapa Firaun semakin sesat? Sebab rakyat dia yang bodoh. Undi dia je, setiap kali pilihan raya, undi Firaun. Boleh faham? Jangan kata, nasib baik saya jadi pengikut. Tak. Pengikut pun digandakan juga. Sama berat lah. Sama berat. Tak, pemimpin lagi berat. Jadi baik jadi pengikut sikit.
Okey, cuba buka surah An-Nahlu. Ini surah apa ni? Tak je ni. Tak, ni bukan Baqarah ni. Okey, cuba buka surah An-Nahlu ayat 25. Mana Baqarah? Bukan. Bukan surah An-Nahlu ayat 25. Tak, yang Baqarah tu dia tak sebut pemimpin digandakan azab. Ini disebut digandakan azab kepada pemimpin. Okey, cuba baca. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzari allazina yudilluna allazina. Okey. Kemudian allazina yudilluna bi ghairi ilmin. Apa tu? Ala sa'ama yazirun. Cuba tengok. Liyahmilu. Lam ni untuk yahmilu. Yahmilu daripada perkataan hamalah. Sebab itulah perempuan bila dia mengandung dia panggil hamil. Hamil itu makna membawa. Membawa apa? Kandungan. Di sini ialah liyahmilu, supaya mereka memikul, membawa auzarahum. Auzar jamak kepada wizrun. Apa makna wizrun? Dosa. Ada tak dalam ayat dalam surah Lazim yang ada perkataan wizrun? Semua hafal ni surah ni? Bukan. Dia ada waw. Betul. Wa wada'na tak tanggal. Wa wada'na, saya tak tahu nak tulis kat mana ni. Wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak. Surah apa? Dia tak ada surah Al-Nashrah, surah Al-Nashrah. Surah Alam Tarakai, surah Alam Nashrah. Wa wada'na apa makna? Kami di sini mana kami angkat wizrak. Kami angkat daripada engkau. Siapa engkau? Nabi Muhammad. Wizrak, dosa engkau allazi anqadha, yang membebankan belakang engkau. Boleh? Jadi kalau satu wizr, yang ni auzar jamak. Jadi orang yang menyembah selain daripada Allah, Allah kata supaya mereka dengan dosa itu mereka pikul dosa-dosa mereka sendiri kamilah, lengkap. Kalau dia buat dosa 1000, dia akan pikul 1000. Okey. Bila ni dia akan pikul dosa ni? Yaumal qiyamah. Satu. Yang kedua, wamin, dan dari auzar, dosa-dosa allazina, orang-orang yang yudillunahum, yang mereka menyesatkan orang ni. Jadi berapa dosa? 2.
yang mereka sesatkan orang bawah mereka, ada hujah tak? Tak ada. Bighairi ilmin, tanpa hujah. Bila sesat memang tak ada dalil. Siapa yang mengatakan benda ni betul tapi tak ada dalil, tipu. Itu adalah pembohong. Kalau kebenaran mesti ada dalil. Kebenaran mesti ada asas, iaitu ilmu. Okey? Kemudian ala sa'a. Alangkah sa'a, buruknya apa yang mereka lakukan dosa. Yaziru daripada wizra. Jadi ini siapa ni? Pemimpin. Berapa dosa dia pikul? Kalau dosa dia pun dah masuk neraka, tambah lagi dosa orang? Semua pengikut lah. Semua. Lagi ramai pengikut yang dia sesatkan, lagi banyak dosa. Jadi kalau nak jadi pemimpin yang jahat, pastikan pengikut jangan ramai. Ha? Sekarang mana lebih baik? Pengikut ke orang bawah? Mana lebih baik? Tak, dua-dua tak baik. Dua-dua akan Ni, saya nak tanyalah, kalau orang buat zalim, dia tadabbur ayat ni, dia akan zalim lagi tak? Zalim pada orang, seronok sekejap, tapi masuk neraka dan diganda. Dosa orang lain pun dia pikul. Dia akan berhenti tak? Tapi mesej ni, ayat ni sampai tak pada orang zalim? Sampai ke tak? Kenapa tak sampai? Ha? Sebab orang tak zalim pun tak faham. Betul? Tapi kita bila tak faham, kita jadi orang zalim tak? Zalim. Zalim pada siapa? Diri sendiri. Kenapa kita zalim pada diri sendiri bila kita tak faham ayat Allah? Kenapa? Setuju tak? Semua yang tak faham ayat Allah adalah zalim pada diri sendiri. Setuju tak? Betul? Okey, kenapa? Kita tak tahu larangan perintah Allah. Dan kita tak tahu yang kita buat tu dosa ataupun pahala. Dan banyak yang banyak kebaikan yang sepatut kita buat, kita terlepas. Zalim tak? Kita terlepas kebaikan. Zalim. Okey. Jadi ramai tak orang yang zalim? Ramai. Yang paling ramai ialah zalim bila tak faham ayat Allah. Okey. Jadi Allah kata setiap itu ada gandaan. Pemimpin ada balasan berganda, orang bawah pun sama juga. Nabi kata dalam satu hadis, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang memulakan dosa-dosa yang buruk tu, maka dia akan tanggung dosanya dan dosa orang yang melakukan selepas dia mati sampai kiamat. Boleh faham? Kalau dia yang pencetusnya. Contohlah, di kampung dia, di taman dia, orang tak pernah tahu pun orang belaga ayam kan. Dia yang mula bawa daripada Siam lah contoh kan. Dia mula perkenalkan, dia mula pencetus ummah. Lepas tahun, dia mati. Orang kampung tu semua duk belaga ayam. Beribu-ribu. Dia dapat tak dosa beribu-ribu orang? Sebab apa dia tanggung? Sebab dia pencetus. Sebab tu Allah larang. Allah larang apa? Wala takunu awwala kafirin bih. Surah Baqarah. Siapa ingat ayat ni? Ayat berapa? Hafiz. Yang hafiz Quran lah, bukan yang hafiz nama. Ayat berapa ni? Wala takunu awwala kafirin bih. Ayat 41. Okey, tengok Allah kata apa? Jangan kamu jadi awal apa? Yang pertama kafir dengannya, iaitu dengan Al-Quran ataupun dengan. Kenapa Allah kata jangan jadi orang kafir yang pertama?
Sebab apa? Yang pertama tu akan menanggung dosa orang-orang yang kemudian. Jadi boleh tak jadi orang kafir yang kedua? Tak boleh. Cuma Allah nak beritahu semua kafir ni teruk, tapi yang paling teruk sama juga orang buat maksiat semua teruk, tapi yang paling teruk yang memulakan. Contoh dalam rumah dia, keluarga dia dididik tak pernah tengok TV, contohlah. Bila dia buat rumah sendiri, dia beli TV besar, jadi semua pakat tengok. Anak-anak dia pun jadi minat tengok TV. Sebab apa? Bapak tu yang mula bawa masuk TV dalam rumah. Lepas tu bapak mati, anak pun jadi peminat TV. Kan? Jadi bapak akan tanggung tak? Sebab apa? Sebab dia pencetus ummah. Oh, bahaya. Cuba bayangkan kalau kita mula, yang ikut selepas kita berpuluh-puluh ribu, berapa banyak tanggung dosa kita nak tanggung. Ini dosa bukan apa? Api kan? Api. Okey? Kemudian Allah kata apa? Walakin, akan tetapi, la ta'lamun, kamu tidak mengetahuinya. Kamu tak tahu apa ni? Tak tahu apa ni? Azab yang digandakan. Kenapa kita tak tahu? Contohlah, pemimpin dengan rakyat yang sesat tu duduk dalam neraka yang sama, tingkat neraka yang sama. Tapi Allah kata pemimpin lagi teruk kan? Macam mana lagi teruk sedangkan neraka yang sama? Macam mana? Tu bukan jawab soalan. Saya tak pernah tanya pernah masuk ke tak. Saya bagi contoh analogi. Pemimpin, katalah menteri kan, rasuah, buat salah, kena tangkap. Rakyat yang ikut dia pun kena tangkap. Duduk dalam penjara yang sama. Azab tu, siksaan penjara tu sama tak? Walaupun penjara yang sama. Sama tak? Makan benda yang sama, tempat yang sama, keluasan bilik penjara sama, tapi sebenarnya berbeza. Apa yang berbeza? Tak, tempoh sama juga. Katalah sama-sama 10 tahun. Tengok, Quran nak bagi tahu kita ada yang tak sama sebenarnya. Walaupun nampak tempat yang sama, makan yang sama. Perasaan apa? Contohlah, saya Perdana Menteri. Yang rakyat ni JKK biasa je, tapi duduk dalam penjara yang sama. Apa perasaan saya? Rasa apa? Ya Allah, hinanya aku. Sama taraf dengan JKK. Azab dari segi apa tu? Perasaan. Sebab tu aku penjara yang penjara first class lah kan. Nampak tak? Itu azab dari segi macam saya lah. Saya masuk penjara, duduk dengan sebilik dengan student saya yang belajar dengan saya. Macam mana saya rasa? Saya akan buat macam ni. Betul? Okey, cukup dua ayat ni insya-Allah. Okey, sekarang saya tak boleh baca soalan. Tak ada soalan. Ada? Tolong baca. Yang dosa orang ni tak boleh tanggung dosa tu tak kan? Macam mana dengan ayat seorang tidak memikul dosa orang lain? Okey, itu dalam surah Fatir. Allah kata wala taziru ziratan wizra ukhra. Seseorang itu tak akan pikul dosa orang lain. Betul? Yang ayat ni Allah kata dia akan pikul dosa orang lain. Sebenarnya dosa orang lain punca daripada dia. Sebab dia pencetus. Sebenar dosa dia tu. Orang tak akan buat kalau dia yang tak mulakan. Jadi sebenarnya dosa dia. Adakah kita nampak semua malaikat bila ajal kita dah sampai? Saya pun tak ada pengalaman lah. Kalau ikut hadis nampak. Dia akan nampak
Malaikat begitu ramai masa nak cabut nyawa dia. Kalau ikut hadis lah. Tunggu. Yang memukul golongan kafir waktu tu malaikat-malaikat yang sama. Malaikat yang sama. Dan kalau mayat tu orang beriman, malaikat yang ramai datang tu menggembirakan kita. Tapi kalau mayat tu orang tak beriman, malaikat yang ramai tu lagi menakutkan. Bahkan Allah sebut dalam Quran, malaikat tu akan pukul belakang, pukul muka orang yang kafir tu sebelum dia cabut roh. Jadi sebelum roh cabut pun diseksa dengan pukulan. Allah sebut dalam surah apa tu? Surah Al-Anfal. Cuba tengok. Ayat 50. Surah Al-Anfal ayat 50. Allah kata, walau tara, dan jikalau engkau melihat. Engkau tu siapa? Engkau tu ialah Nabi Muhammad dan kita semualah. Kalau kita melihat, apa dah? Iz yatawaffal ladzina kafarul malaikah. Ketika mana para malaikat mewafatkan, mencabut nyawa orang-orang kafir. Apa malaikat yang ramai buat? Yadribuna wujuhahum, mereka pukul muka-muka yang tak beriman tu. Kemudian wa adbarahum, dan belakang mereka dibelasah habis-habisan sebelum roh dicabut. Jadi kalau mesej macam ni disampai pada orang kafir kan, mungkin tersentuh hati dia akan beriman. Tapi tak sampai ayat-ayat Quran kepada mereka. Siapa yang bertanggungjawab? Kitalah, orang Islam. Sebab itulah Allah melaknat orang yang ada ilmu tapi tak sampaikan. Kenapa kena laknat? Dia bukan buat maksiat, dia bukan berzina, dia bukan minarat, dia bukan membunuh. Dia tak sampaikan ilmu je, tapi sampai kena laknat. Mana kesalahan besar tak? Kenapa kena laknat? Yalah, kenapa tak sampaikan ilmu kena laknat? Paling kurang pun penjara dah 10 tahun kan. Ini apa makna kena laknat? Jauh daripada rahmat Allah. Bila jauh daripada rahmat Allah, boleh masuk syurga tak? Tak boleh. Jadi nak faham kenapa tak sampaikan ilmu sampai kena laknat? Apa dia? Penting diri sendiri satu. Yang kedua, dengan berapa ramai yang masuk neraka, puncanya apa? Ilmu tak sampai. Jadi kesan tak sampai ilmu menyebabkan semakin ramai masuk neraka dan kekal abadi. Besar tak kesan dia? Kita kalau ada 3 orang yang lapar dan kita tak bagi makan, zalim tak kita? Orang pandang kita ni sangat zalim. Baru tak bagi makan, betul tak? Tapi dia masih hidup tak? Kalau tak bagi makan yang lapar dah zalim, kalau biarkan orang masuk neraka dan kekal lagi, oh ni kena laknat ni. Satu kesalahan yang sangat-sangat besar. Tak belajar, baik sikit pada tak menyampaikan. Tapi dua-dua tak baiklah. Kalau tak belajar, dia masuk apa? Waladhdallin, sesat. Kalau dah tahu tapi tak beramal ataupun tak sampaikan, al-maghdubi alaih, kena murka. Saya bagi analogi kan supaya kita lebih faham. Mak bapak dia tak hantar anak dia sekolah, makna dia biarkan anak dia jahil. Zalim tak? Orang pandang mak bapak ni zalim tak? Kenapa zalim? Tak mikir masa depan anak dia kat mana? Berapa tahun hidup kat dunia? 60-70. Kalau membiarkan anak jahil, gelap masa depan dia kat dunia 70 tahun, kita anggap mak bapak tu memang zalim, maka lebih-lebih lagi mak bapak biarkan anak jahil agama, bukan gelap masa depan kat dunia, masuk neraka, betul tak? Lagi zalim. Tapi sekarang mak bapak tak hantar anak ke sekolah, kita kata dia zalim. Tapi lagi ramai mak bapak hantar anak ke sekolah tapi biarkan anak zalim agama, jahil agama, betul tak? Kita tak rasa dia zalim.
Bahkan tengok anak dia berjaya, kita kata bagus mak bapak ni. Padahal anak dia jahil agama. Betul tak? Jadi yang paling zalim bukan mak bapak tak hantar anak ke sekolah. Yang paling zalim mak bapak tak ajar agama pada anak-anak. Boleh? Sebab itulah anak yang Khidir bunuh kan. Khidir bunuh budak tu sebab apa? Sebab anak tak nak pergi sekolah ke sebab apa? Sebab anak tu akan kufur kepada Allah. Bahaya kufur sampai Allah kata bunuh dia. Bahaya. Okey. Ada soalan lagi? Bagaimana yang pencetus kemungkaran nak putuskan tanggung berseorang? Bila dia bertaubat, delete semua. Bila dia bertaubat, delete semua. Tidak ada dosa yang tak diampunkan oleh Allah. Walaupun syirik. Syirik lebih besar tak daripada dosa pencetus ummah? Mana lebih besar dosa? Kalau syirik pun Allah ampun, yang kita mulakan maksiat, kita bertaubat, Allah ampun, delete semua. Bagaimana cara untuk kita sampaikan pada kawan-kawan yang bukan Islam, permulaan untuk sampaikan ilmu kepada mereka? Dia sebagaimana Nabi hantar sahabat untuk berdakwah kepada non-Muslim lah kan. Contohnya Nabi hantar Muaz bin Jabal ke Yaman. Apa pesan Nabi? Itu menjawab soalan tu. Apa pesan Nabi pada Muaz ketika Muaz dihantar untuk berdakwah pada non-Muslim di Yaman? Apa pesan Nabi? Pertama, ajar mereka la ilaha illallah. Ajar mereka kenal Tuhan. Bila mereka kenal Tuhan, dah yakin, dah beriman, step kedua, ajar mereka solat. Jangan ajar solat lagi mereka tak kenal Tuhan dan tak cinta Allah. Sebab itulah bila solat dalam keadaan tak kenal Allah, solat jadi satu bebanan. Betul kan? Bebanan. Kemudian bila mereka dah solat, Nabi kata step yang ketiga, ambil harta daripada orang kaya dan agihkan kepada orang miskin. Kewajipan apa tu? Zakat. Jadi asas untuk berdakwah pada non-Muslim ialah perkenalkan Tuhan kepada mereka. Tuhan, Tuhan kita semua, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang cipta kita, Tuhan yang bagi rahmat, Tuhan yang bagi rezeki dan sebagainya. Nah, semua tu perlukan ilmu, perlukan ilmu. Bagaimana kita nak sampaikan tapi mereka sendiri tak mahu? Siapa tak mau? Orang yang pada umumnya tak nak tengok, dia nak sampaikan tapi tak nak tengok. Tak, kewajipan kita kena faham. Apa kewajipan kita? Kewajipan kita sampaikan ataupun pastiki dia mahu. Kewajipan kita hanya sampaikan. Dia mahu tak mahu bukan urusan kita. Ini masalah kita ni. Kita nak masuk campur kerja Tuhan. Kerja bagi hidayah adalah kerja Tuhan. Kerja kita sampaikan. Wa ma alaina illal surah Yasin. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidak wajib kepada kita melainkan menyampaikan, tapi dengan syarat hujah yang jelas. Dan Allah kata innama anta muzakkir, engkau hanya muzakkir. Apa makna muzakkir? Dan Allah tegaskan lagi walasta alaihim bi, kamu bukan sama sekali orang yang boleh memaksa orang beriman. Bukan. Allah tegur siapa tu? Kalau sahabat Muhammad pun tak boleh nak paksa orang, maka janganlah kita nak paksa orang terima apa yang kita sampaikan. Yang ni yang kita stres ni. Bila tegur orang, orang tak nak dengar, kita stres. Sebab apa? Target kita nak dia dengar dan terima. Itu salah. Okey. Kita tak pandai nak sampaikan ilmu, tapi kita forward dia ceramah tadabbur online dalam grup kita. Okey tak? Macam mana kita tahu kita tak pandai? Macam kita ni orang hebat, boleh menilai diri sendiri kan? Sekarang menyampaikan berdakwah tu wajib ke sunat? Wajib. Wajib kan? Ada dalil? Balighu anni? Okey. Bila Allah wajibkan sesuatu benda, mungkin tak Allah wajibkan benda yang kita tak pandai? Mungkin tak? Saya tak pandailah solat, boleh tak buat alasan? Saya tak pandailah puasa, tak boleh. Kalau Allah wajibkan, mana benda tu
Cuma satu lagi, la yukallifullahu nafsan, wajib berdakwah tapi sekadar kemampuan kita. Kadang-kadang orang boleh berdakwah dengan berceramah 1 jam 2 jam kan. Kadang-kadang dia boleh bagi tazkirah pendek je, lepas 5 minit habis point. Okey, 5 minit lah. Kadang-kadang dia boleh bantu orang supaya pergi berdakwah, itu juga pendakwah. Kerana dia lah pendakwah tu boleh berdakwah. Kadang-kadang dia bagi masa, bagi tenaga kan. Wallahualam. Apakah cara sekiranya ada rakan yang forward ilmu melalui video yang kita tahu bukan ajaran Nabi SAW, apa tindakan kita? Kalau orang forward video yang bercanggah dengan Quran ataupun bercanggah dengan sunnah, kalau kita tengok orang yang hantar tu, boleh kita tegur jenis fikiran terbuka, berlapang dada, kita bagi tahu yang sebenar dengan cara berhikmah. Tapi kalau kita tahu dia memang fanatik, memang pantang ditegur, tak boleh terima teguran, delete je, abaikan. Tak payah tegur. Sebab bila Islam bagi kaedah, syarat kita nak tegur, benda tu membawa kebaikan. Kalau kita tegur membawa kepada masalah lebih besar, bergaduh ke, putus hubungan, jangan, biarkan. Okey. Ustaz kata dalam neraka ada 2 golongan, iaitu jin dan manusia. Bagaimana pula dengan syaitan? Siapa yang ikut kelas saya saya cerita banyak kali dah. Syaitan bukan makhluk. Syaitan adalah sifat. Daripada perkataan syatuna makna ba'uda, jauh. Kalau orang yang jauh, ba'idun, yang makna seerti syaitanun. Jadi syaitanun makna siapa saja makhluk Allah yang jauh daripada rahmat Allah, maka dinamakan syaitan. Sama ada dia daripada kalangan manusia ataupun daripada kalangan jin. Jadi syaitan bukan makhluk. Jadi yang masuk neraka 2 je, jin dan manusia. Syaitan duduk kat mana? Semua masuk neraka tu syaitan. Sama ada dia manusia ataupun jin. Sifat. Ustaz, kenapa ada hari-hari yang tertentu tanda mati yang baik? Ketika berdoa seperti ini dan apa doa yang terbaik? Doa yang terbaik ialah Allah pesankan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengar, Allah ni punyalah sayang pada kita, dia cipta kita, dia hantar rasul, dia turunkan Al-Quran. Dan bila kita lalai, dia bagi peringatan, kan? Kadang-kadang dia bagi musibah supaya kita sedarkan. Dan last kali Allah pesan apa? Wahai yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian Allah pesan apa? Jangan sekali-kali kamu mati, jangan mati kecuali dalam keadaan kamu Islam. Siapa yang pesan tu? Ya Allah, makna Allah nak kita mati dalam, okey, jangan mati kecuali dalam Islam. Mati ni ada pilihan ke? Kita boleh tak? Aku tak nak mati hari ni. Boleh tak? Habis kenapa Allah kata jangan mati? Jangan mati, dia mati tak ada pilihan. Yang ada pilihan apa dia? Mati dalam Islam ataupun mati dalam kufur. Yang tu ada pilihan. Mati tak ada pilihan. Jangan elak mati. Mati mesti. Yang kamu boleh elak, mati dalam kufur. Jadi Allah punya sayang pada kita sampai saat akhir pun dia pesan. Ingat, jaga iman kamu, jaga takwa. Supaya apa? Di hujung kehidupan kamu, mati dalam beriman. Dan bacalah doa yang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di kemuncak kuasa, pegang kerajaan. Kan? Apa doa Nabi Yusuf? Dalam keadaan dia pegang kuasa, bukan dalam penjara. Kita kalau ada kuasa lah, ada kuasa menang pilihan raya kan, kita doa apa pada Allah? Dan pilihan raya akan datang, bagilah menang lagi kan. Tapi apa doa Nabi Yusuf dalam kemuncak pegang kuasa? Apa doa Nabi Yusuf? Bukanlah, Subhanallah. Anta waliji fid dunya wal akhirah. Kata Nabi Yusuf, engkau ni wahai Tuhan, pemimpin aku, pengurus aku di dunia dan maka tawaffani musliman. Matikan aku dalam keadaan, ya Allah,
Siapa yang minta pada Allah supaya mati beriman? Orang biasa ke Nabi? Ada tak Nabi yang mati dalam keadaan tak beriman? Tak ada kan? Semua Nabi mati dalam iman tak? Kalau semua Nabi mati dalam iman, apa perlu lagi Nabi Yusuf berdoa kepada Allah minta mati dalam iman? Apa perlu lagi? Contohlah, saya diberi jaminan masuk universiti. Kan? Ada surat, dah dapat surat tawaran kan? Perlu tak saya doa lagi, ya Allah bagilah aku dapat masuk universiti. Sedangkan surat jawapan dah ada. Perlu tak doa tu? Tak perlu kan? Habis kenapa Nabi Yusuf berdoa sedangkan dia memang mati dalam iman? Apa? Apa dia? Rasa jadi dalam Orang beriman walaupun tinggi darjah macam mana, walaupun Nabi, mesti sentiasa ada rasa takut dan harap. Kalau sentiasa harap bukan beriman. Kalau sentiasa takut tak beriman. Dia mesti walaupun dia Nabi tapi masih takut. Walaupun ada jaminan. Jadi kalau Nabi minta mati dalam iman, kita lagi. Jadi kena hafal doa tu. Ayat surah Yusuf ayat ke? 101. Surah Yusuf ayat 101. Okey. Betul ke dosa isteri atau anak yang tidak solat atau menutup aurat akan ditanggung oleh suami atau ayahnya walaupun sudah ditegur? Itu yang Allah kata wala taziru ziratun wizra ukhra. Seseorang yang berdosa tak akan pikul dosa orang lain. Jadi kalau anak yang tak solat, mak bapak tak akan pikul dosa anak yang tak solat. Sebab itu dosa anak. Tapi mak bapak akan pikul dosa mak bapak. Apa dia dosa mak bapak? Tak ajar anak solat, itu dosa mak bapak. Kadang-kadang anak tak solat, mak bapak tak tegur, buat tak tahu, itu dosa mak bapak. Tapi dosa anak tak solat, mak bapak tak akan pikul. Dosa anak buka aurat, mak bapak tak akan pikul. Habis dosa apa mak bapak yang akan pikul? Tak didik, tak tegur. Kadang-kadang mak bapak pun buka aurat. Dosa apa? Dosa tak tunjuk contoh yang baik. Besar tak tanggungjawab mak bapak? Ramai yang fokus kewajipan mak bapak ialah cari makan, bagi pakaian, bagi minuman, bagi hantar anak sekolah. Tak, sebenarnya tanggungjawab mak bapak lebih besar daripada itu. Okey. Dalam konteks kita tidak menanggung dosa orang lain, bagaimana pula dengan hadis berkenaan kufur akhirat? Yang mana dosa orang yang kita umpat akan dipindah kepada pengumpat itu. Nabi kata, Nabi bertanya para sahabat, atadruna man al-muflis? Kamu tahu tak siapa yang muflis? Sahabat jawab apa? Muflis man la dirham wa la dinar. Orang yang bankrupt ialah orang yang tak ada duit satu sen pun, kan? Maka Nabi kata bukan. Orang yang muflis ialah orang yang buat amal soleh tapi dia kutuk orang, dia mengumpat orang, dia pukul orang, dia buat zalim pada orang. Maka kezaliman dia akan ditutup di akhirat, kan? Dia akan bayar dengan apa? Tak, pertama dengan pahala dia. Sebab boleh tak nak bayar hutang di akhirat dengan duit? Tak ada. Yang kita ada apa dia? Pahala. Dibayar dengan pahala. Tiba-tiba pahala kita dah habis. Rupa-rupa ada lagi kezaliman yang kita buat pada orang. Maka kita akan bayar dengan apa? Transfer kredit. Transfer dosa dia pada kita. Sebenarnya itu dosa kita tu. Tapi kita tak boleh nak bayar dengan pahala sebab pahala dah habis. Bayar hutang tu. Dah. Okey. Larat lagi tak nak masuk kelas terusnya? Tak larat tak larat. Okey, tak larat kita cancel lah. Kita jadi nak buat satu kelas, satu lagi pukul 2 sampai 3. dekat dalam poster dah ada poster je. Ya. Dalam live. Dah ada poster. ada. Tapi yang depan sini larat tak? Sebab kelas ni sekali setahun je. Okey, 1 jam pukul 2 sampai pukul 3. Sebab saya kata, saya rasa datang daripada jauh, tapi buat satu kelas macam tak berbalik kan? Tak balik modal lah. Jadi kita buat satu lagi.
1 jam je, insya-Allah. Kita mula pukul 2. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.